Hi guys, Assalamualaikum. Today we're gonna learn about Chapter 5 in Form 4, that's it, Network in Graph Theory. Here are some notes. You can pause the video for a while to read it. Take your time. Question number 5. It is given two tables, table 1 and table 2, shows the name and distance for 6th place in Sabah. Diagram 1 shows an incomplete and undirected graph which is associating the 6th place. For question 5a, it is given an incomplete graph. To solve the question, first, look at the table above, then insert the information. At table 2, as we can see here, KDT is connected to KB and KB is connected to R. So we connect the two vertices together. After that, we insert the value of each distance. Question B. For this question, the keyword is each place. That means all vertex is involved and minimum weight graph. That is, we must choose the shortest distance. Untuk elak kekeliruan, we started at KDT. Here, we choose between 117 and 78. Which one is the shortest? Of course, we choose 78. Next, from KM to KB. Next, KB to R. R to N, and lastly T to B. Then insert the value of each distance. For the last question, C. Calculate minimum distance of the tree you are drawing. Means, we total up the distance in graph B. That is 78 plus 56 plus 80 plus 97 and plus 90, and the total is 401 kilometer. And this is the final answer. Sekarang kita lihat kepada soalan 4. Encik Zul yang tinggal di Kota Belud, Sabah akan menghadiri satu majlis khas yang akan diadakan di PWTC Kuala Lumpur pada 17 April 2021 jam 8.15 malam. Beliau bekerja pada 16 April 2021 hingga jam 12 tengah hari. Beliau perlu balik ke Kota Belud yang jaraknya sejauh 78 km dari Kota Kinabalu untuk bekerja pada 19 April 2021 sebelum jam 8 pagi. Beliau memandu sendiri ke lapangan terbang Kota Kinabalu KKIA dan akan menaiki kenderaan awam bagi perjalanan di Kuala Lumpur. Jadual di bawah menunjukkan masa, kadar tambang dan jenis pengangkutan yang boleh dipilih oleh Encik Zul. Sekarang kita lihat kepada ketiga-tiga jadual yang telah disediakan. Jadual yang pertama menunjukkan jadual penerbangan Air Asia dari Kota Kinabalu KKIA ke KLIA pada 17 April 2021. Dan jadual kedua pula menunjukkan jadual penerbangan Air Asia dari KLIA ke Kota Kinabalu KKIA pada 18 April 2021. Dan jadual di bawah menunjukkan kaedah perjalanan dari KLIA ke PWTC yang jaraknya sejauh 60 km. Seterusnya, kita akan menjawab soalan yang telah diberikan, iaitu soalan 4A1, 4A2, 4B dan 4C yang berbunyi tentukan. Jadi, untuk menjawab soalan 4A1, soalan minta kita tentukan penerbangan dari Kota Kinabalu ke KLIA. Maksudnya kita perlu cari penerbangan yang terbaik untuk Encik Zul naiki.
Jadi, untuk cari jawapan, kita perlu berpatah balik kepada jadual yang telah disediakan, iaitu jadual penerbangan AirAsia dari Kota Kinabalu KKIA ke KLIA pada 17 April 2021. Ingat, majlis PWTC diadakan pada jam 8.15 malam. Oleh itu, kita mesti cari penerbangan yang masanya lebih awal daripada masa majlis berlangsung. Jadi, dalam jadual telah diberi 3 pilihan penerbangan. Antara ketiga-tiga pilihan yang terbaik adalah pilihan yang pertama. Sebab pilihan yang pertama tambangnya murah dan masa bertolak dan masa ketibaan lebih awal daripada masa majlis berlangsung. Kenapa kita tidak ambil pilihan yang kedua dan ketiga? Sebab pilihan yang kedua mahal dan pilihan yang ketiga masa ketibaannya lewat daripada masa majlis berlangsung. Jadi kita tidak boleh ambil pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Jadi jawapan untuk soalan 4A1 ialah pilihan yang pertama, iaitu masa bertolak 10.20, masa ketibaan 12.50 petang dan tambang berharga RM244.30. Soalan yang seterusnya ialah soalan 4A2. Soalan berbunyi, tentukan penerbangan dari KLIA ke Kota Kinabalu. Maksudnya sama saja, kita perlu cari penerbangan yang terbaik. Okey, sekarang untuk cari jawapan, kita perlu berpatah balik semula kepada jadual yang telah disediakan, iaitu jadual penerbangan AirAsia dari KLIA ke Kota Kinabalu KKIA pada 18 April 2021. Okey, dalam jadual telah diberi 3 pilihan penerbangan. Jadi, antara ketiga-tiga pilihan yang terbaik ialah pilihan yang ketiga. Sebab apa? Dalam soalan telah dinyatakan bahawa Encik Zul akan turun bekerja pada 19 April 2021 sebelum jam 8 pagi. Jadi kita perlu cari penerbangan yang masanya awal daripada masa Encik Zul bekerja. Jadi antara ketiga-tiga pilihan yang sesuai ialah pilihan yang ketiga sebab tambangnya murah dan masa bertolak dan masa ketibaan lebih awal daripada masa Encik Zul bekerja. Kenapa kita tidak ambil pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua? Sebab pilihan yang pertama, masa ketibaan dan masa bertolak lewat daripada masa Encik Zul bekerja. Walaupun tambangnya murah, jadi kita tidak boleh ambil pilihan yang pertama. Kenapa kita tidak ambil pilihan yang kedua pula? Sebab harganya mahal. Walaupun masa bertolak dan masa ketibaan awal, tapi ia tidak bersesuaian sebab tambang penerbangannya mahal. Jadi, untuk jawapan 4A2, jawapan yang sesuai ialah pada pilihan yang ketiga, iaitu masa bertolak pada jam 2.40, masa ketibaan 5.20 petang dan tambangnya berharga RM244.30. Untuk soalan 4B, soalan minta kita tentukan kaedah terbaik untuk perjalanan pergi dan balik dari KLIA ke PWTC. Kan ada jadual yang disediakan di bawah. Dalam jadual tersebut, ada 4 jenis pengangkutan. Jadi, untuk jawapan 4B, kita ambil pengangkutan tren LRT sebab ianya lebih selesa dan cepat berbanding bas. Bas tambangnya murah tetapi tempoh perjalanan yang diambil sangat lama, iaitu 1 jam 48 minit. Manakala teksi dan shuttle tambangnya pula terlalu mahal walaupun tempoh perjalanan mengambil masa yang sekejap. Bagi soalan C, soalan minta kita tentukan kos keseluruhan perjalanan Encik Zul. Bagi kedua-dua situasi, sila ambil kira kos terjimat dan masa yang paling sesuai untuk keselesaan Encik Zul. Kemudian, justifikasikan pilihan anda. Jadi, maksud soalan,
kita perlu berikan sebab kenapa kita pilih perkara tersebut. Kemudian soalan minta kita jumlahkan keseluruhan kos perjalanan Encik Zul. Seterusnya, kita lihat kepada jawapan yang telah dipaparkan untuk soalan 4C. Soalan minta kita justifikasikan pilihan yang telah kita pilih. Oleh itu, cara menjawabnya seperti ini. Kenapa kita pilih penerbangan dari KKIA ke KLIA yang tambahnya berharga RM244.30 dan masa bertolaknya pada 10.20 dan masa ketibaan pada 12.50 petang kerana ia mempunyai tambang yang murah dan Encik Zul dapat datang lebih awal kerana masa bertolak dan masa ketibaan lebih awal daripada masa majlis diadakan. Dan seterusnya, kenapa kita pilih train LRT? Kerana ianya lebih selesa dan lebih jimat. Oleh itu, Encik Zul dapat sampai ke majlis PWTC lebih awal. Dan yang terakhir, kenapa kita pilih penerbangan dari KLIA ke KKIA yang tambangnya berharga RM244.30 dan masa bertolaknya pada pukul 2.40 dan masa ketibaannya pada 5.50 petang kerana ia mempunyai tambang yang murah dan mempunyai masa untuk Encik Zul berehat sebelum Encik Zul bertolak ke Kota Belud. Kemudian, soalan minta kita untuk tentukan kos keseluruhan perjalanan Encik Zul. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah jumlahkan keseluruhan kos perjalanan Encik Zul. Jadi, kita tambahkan RM244.30, kemudian tambah RM62, kemudian darab dengan 2, kemudian tambah dengan RM244.30. Kenapa 62 didarab dengan 2? Disebabkan Encik Zul akan guna pengangkutan yang sama sebanyak 2 kali, iaitu perjalanan dari KLIA ke PWTC dan lagi sekali memakai pengangkutan yang sama dari PWTC ke KLIA. Jadi di situ terdapat 2 kali penggunaan pengangkutan train. Sebab itu kita darabkan dengan 2. Dan jumlah kos keseluruhan ialah RM612.60. Soalan B. Daniel merupakan seorang rider penghantar barang yang beroperasi di U dan menamatkan tugasannya di W, di mana dia akan menghantar pesanan ke semua lokasi tanpa melalui laluan yang sama. Lukis dan labelkan satu pokok yang jarak paling minimum bagi graf berpemberat tersebut. Seterusnya, nyatakan jarak pokok tersebut. Kata kunci bagi soalan ini ialah Daniel akan memulakan penghantaran barang dari U dan tamat di W. Dan dia perlu melalui semua lokasi tanpa melalui laluan yang sama, yang bermaksud dia perlu melalui satu laluan sahaja. Dan nyatakan jarak pokok, yang bermaksud jumlah jarak yang dilalui Daniel. Langkah yang pertama, kita senaraikan semua vertex atau lokasi. Kemudian, kita perlu mengenal pasti jarak yang paling pendek dan melalui semua lokasi yang melalui satu laluan sahaja. Di sini, kita perlu try and error untuk mencari jawapannya. Setelah selesai mengenal pasti, inilah jalan yang paling sesuai. Kenapa kita tidak mula dari U ke T? Kerana kalau kita mula dari U ke T, Daniel akan melalui laluan yang sama, iaitu DR ke S. Dan soalan seterusnya, nyatakan jarak pokok tersebut, iaitu jumlah jarak yang dilaluinya. Dan jawapan bagi jumlah keseluruhannya ialah 403 km. Dan bagi pemakahannya pula, melukis graf ialah 3 markah, pengiraan 1 markah dan jawapannya 1 markah.
Soalan yang seterusnya, rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Dan soalan minta kita untuk lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Seterusnya, tentukan jumlah pembesar minimum itu. Cara untuk jawab soalan, kita tengok kepada graf tak terarah dan pemberat yang telah disediakan. Kita hanya perlu guna kaedah try and error. Dan apabila jumpa jawapan yang tepat, jadilah jawapan seperti yang dipaparkan di sebelah. Kenapa kita tidak ambil nilai pemberat berjumlah 38, 34, 32 dan 30? Kerana nilai pemberat itu dalam kadar yang maksimum. Jadi kita tidak boleh ambil. Kerana soalan hanya minta nilai pemberat yang minimum dan bukan nilai pemberat yang maksimum. Soalan seterusnya minta kita jumlahkan pemberat minimum itu. Jadi cara jawab hanya tambahkan 20, tambah 16, tambah 28, tambah 14, tambah 26 dan totalnya adalah 104. Kemudian bagi pemarkahan, untuk lukisan graf yang lengkap akan diberi 2 markah dan jalan pengiraan yang tepat diberi 1 markah dan jawapan diberi 1 markah.